Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dengan tajuk jenis punca-punca persamaan kuadratik. Baik, terdapat 3 jenis punca persamaan kuadratik. Jadi kita lihat satu persatu lah. Jadi untuk menentukan jenis punca persamaan kuadratik, kita perlu lihat daripada pembeza layan itu. Pembeza layan iaitu B kuasa 2 tolak 4AC. Jadi untuk menentukan B kuasa 2 tolak 4AC, perlu dapat nilai A, B dan C daripada bentuk persamaan kuadratik kita, iaitu bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi nilai A, B dan C diambil daripada persamaan kuadratik dalam bentuk sekiranya bentuk persamaan kuadratik bukan diberi dalam bentuk perlu dibuka dahululah kepada bentuk Baik, kita pergi kepada jenis punca persamaan kuadratik yang pertama. Jadi punca yang pertama, pembeza layannya ialah B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Jadi kita masukkan nilai A, B dan C dan nilainya adalah lebih besar daripada kosong, bermakna persamaan kuadratik ini mempunyai 2 punca nyata dan berbeza. Baik, yang kedua, jika pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC adalah sama dengan kosong. Jadi kita ganti nilai A, B dan C, nilainya sama dengan kosong. Persamaan ini mempunyai 2 punca nyata yang sama. Dan yang ketiga, jika pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC, bila kita masukkan nilai A, B, C dan kita akan dapat nilainya adalah lebih kecil daripada kosong, maka persamaan ini tidak mempunyai punca yang nyata. Baik, cuba tengok contoh 7 dalam buku teks. Kita ada 3 contoh soalan berkaitan dengan jenis punca persamaan kuadratik. Baik, untuk soalan A. Persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah K tambah 3 sama dengan KX, dengan K ialah pemalar, iaitu 2 punca nyata yang sama. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. Jadi di sini kita ada persamaan kuadratik ini, yang mana bentuk persamaan kuadratik belum lagi dalam bentuk Jadi untuk mencari nilai A, B dan C untuk digantikan dalam B kuasa 2 tolak 4AC, perlu tukar kepada bentuk dahulu. Jadi keywordnya di sini untuk selesaikan, untuk mencari nilai yang mungkin bagi K, diberi persamaan ini mempunyai 2 punca nyata yang sama. Jadi seperti yang kita pelajari, bila mempunyai 2 punca nyata yang sama, B kuasa 2 tolak 4AC adalah sama dengan kosong. Jadi kita lihat penyelesaiannya. Okey, X kuasa 2 tambah K tambah 3 sama dengan KX. Bila ditukarkan kepada bentuk kita akan dapat X kuasa 2 tolak KX tambah K tambah 3 sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat keluarkanlah nilai A-nya itu 1, B-nya adalah negatif K dan C-nya adalah K tambah 3. Jadi ganti sahaja ke dalam B kuasa 2 tolak 4AC samakan dengan kosong, iaitu negatif K kuasa 2 tolak 4 darab dengan 1 dan didarab dengan K tambah 3 samakan dengan kosong. Ramai pelajar yang selalu membuat kesilapan di sini. Ramai pelajar yang tidak membuat bracket untuk negatif K kuasa 2. Jadi bila tak buat bracket, negatif tidak dikuasa 2-kan. Ini menyebabkan
nilai setelah dikuasa 2 kan akan dapat negatif K kuasa 2. Jadi kalau negatif K kuasa 2, salah lah. Bila kita selesaikan satu persatu, kembangkan persamaan ini, kita akan dapat K kuasa 2, bukan negatif K kuasa 2 ya. K kuasa 2 tolak 4, K tolak 12 sama dengan kosong. Jadi persamaan ini adalah persamaan kuadratik dan selesaikan seperti biasalah. Jadi boleh faktorkan lah, tak perlulah guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 ataupun kaedah rumus, kerana kita boleh gunakan kaedah yang paling mudah untuk dapatkan nilainya. Jadi kalau dia boleh difaktorkan, kita faktorlah. Okey, jadi bila dah dapat faktorkan, kita akan dapat K tambah 2, K tolak 6 sama dengan kosong, dan akhirnya kita akan dapat K sama dengan negatif 2 atau K sama dengan 6. Baik, cuba lihat soalan B. Punca-punca persamaan dalam kurungan P tambah 2, X kuasa 2 tolak 2PX sama dengan 3 tolak P, dengan P ialah pemalak adalah nyata dan berbeza. Cari julat nilai P. Baik, untuk soalan ini, persamaan ini dinyatakan adalah nyata dan berbeza. Cari julat nilai P. Baik, cuba kita tengok penyelesaian untuk soalan ini. Jadi, persamaan P tambah 2X kuasa 2 tolak 2PX sama dengan 3 tolak P perlu ditukarkan kepada bentuk am. Jadi, ungkapan yang berada di sebelah kanan persamaan perlu dipindahkan ke kiri persamaan. Dan P tambah 2 dalam bracket tak perlulah kita darab masuk dengan X kuasa 2. 2 tak perlu darab dengan X kuasa 2, kerana P tambah 2 ni sudah pun kita tahu ianya adalah nilai A. Ianya adalah perkali bagi X kuasa 2. Okey, yang selebihnya tolak 2PX tambah P tolak 3. Tolak 2PX tolak 2P adalah nilai B, dan P tolak 3 adalah nilai C. Jadi, daripada nilai A, B, C nanti kita akan masukkan ke dalam pembeza layan, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Kenapa lebih besar daripada kosong? Kerana dinyatakan tadi dalam soalan persamaan tadi mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Jadi, masukkan saja dalam B kuasa 2 tolak 4AC, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Jadi, kembangkan dan selesaikanlah. Kita perlu diingatkan yang B kuasa 2, B mesti diletakkan bracket. Hati-hati, perlu diletakkan bracket supaya kalau kita tak letakkan bracket, kita tak kuasakan negatif 2. Jadi bila tak kuasakan negatif 2, hanya P saja yang kita kuasa 2 kan, salah lah. Dia akan dapat jawapan dan selesaikan, dan akhirnya kita akan dapat julat bagi P. P lebih besar daripada negatif 6. Okay, untuk soalan C, diberi persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 4X tambah 13 sama dengan M dalam kurungan 2 tolak X, dengan M ialah pemala, tidak mempunyai punca nyata. Cari julat nilai M. Jadi untuk soalan ini, dia punya kata kuncinya ialah tidak mempunyai punca nyata. Jadi bila tidak mempunyai punca nyata, B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Cuba kita lihat penyelesaian untuk soalan C. Di X kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah 4X tambah 13 sama dengan M dalam kurungan 2 tolak X perlu ditukarkan kepada bentuk am. Jadi ungkapan yang berada di sebelah kanan persamaan pindahkan kesemuanya ke sebelah kiri persamaan, dan kita akan dapatlah X kuasa 2 tambah 4X tambah MX tambah 13 tolak 2N sama dengan kosong. Jadi daripada persamaan ini, kita keluarkan nilai A, B dan C.
untuk masukkan ke dalam rumus B kuasa 2 tolak 4AC. Jadi A di sini ialah perkali bagi X kuasa 2 dan B adalah perkali bagi X. Jadi perkali bagi X ialah 4 tambah M. Jadi X ni dia ada dua sebutan. Jadi jangan tersilap ambillah, kena ambil kedua-duanya, iaitu 4 tambah M merupakan perkali bagi X dan selebihnya itu merupakan pemalas C. Jadi A-nya adalah 1, B-nya adalah 4 tambah M dan C-nya 13 tolak 2M. Gantikan B kuasa 2 tolak 4AC, kita akan dapat inilah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Kenapa lebih kecil? Kerana persamaan ini tidak mempunyai punca yang nyata. Jadi kembangkan 4 tambah M, iaitu 4 tambah M, 4 tambah M. Kita kembangkan dahulu dan yang lain pun sama kita kembangkan dan selesaikan. Akhirnya kita akan dapat dalam bentuk ketaksamaan kuadratik, iaitu M kuasa 2 tambah 16M tolak 36 lebih kecil dari kosong. Jadi untuk selesaikan, macam kita pelajarilah, untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik kita ada 3 kaedah. Sama ada kita terpulanglah nak guna kaedah graf ataupun kaedah garis nombor ataupun kaedah jadual, terpulanglah. Jadi untuk soalan ini kita gunakan kaedah graf. Faktorkan dan akan dapat pintasan bagi graf antara graf dan paksi X, iaitu negatif 18 dan 2. Jadi kita punya ketaksamaan di sini simbolnya adalah lebih kecil, bermaksud kita lihat di bawah paksi X. Di bawah paksi X kawasannya adalah di sini yang saya lorekkan ini. Jadi kawasan yang dilorekkan itulah julat bagi nilai M. Jadi M berada, julat bagi nilai M ialah berada di antara negatif 18 dan 2, ataupun negatif 18 lebih kecil daripada M, lebih kecil daripada 2. Inilah julat nilai M.